Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Jadi alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita lagi untuk bertemu pada kali ini, untuk sama-sama kita menitip setiap pergerakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dalam kita memperkatakan setiap amal ibadah kita bersangkut paut dengan ulama, daripada mana ulama mengambil setiap kata-katanya, iaitu daripada hadis Nabi SAW selain daripada Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya hormati lagi saya kasihi AJK Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat, alim ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita membacakan kitab Bahrul Mazi. Kita masuk pada minggu ini dalam bab yang ke-196. Saya tinggal 193 dalam bab merenjis di tempat kemaluan selepas daripada mengambil wuduk. Saya tinggal dalam bab tu sebab secara nyatanya yang tu tak payah nak dihuraikan, sebab selepas daripada ambil ayat sembahyang kita renjih untuk menghilangkan rasa was-was bahawa keluar air tersebut adalah daripada renjisan air yang kita renjih, bukan mai daripada kemaluan ataupun ketika rokok. Kadang-kadang dia penyakit salisa baul. Apa dia salisa baul? Penyakit hemorrhage putih. Yakni hemorrhage putih ni maksudnya dia bukan boleh batuk, dia bukan boleh terdehem sikit, ataupun dia tak boleh buat pergerakan sikit, sat lagi mayang pula dah. Maka bila kita renjih tadi, ayat yang keluar tadi menghilangkan rasa was-was. Sebab saya sebut dalam hadis Nabi SAW, ja'ani Jibril faqala ya Muhammad iza tawadda'ta fantadhih. Jibril sendiri datang kepada Nabi SAW. Dia pesan dekat Nabi. Maka pesanan ini, wasiat ini kita kena ingat. Setiap daripada kita selesai mengambil wuduk, habis daripada kita ambil ayat sembahyang, basuh kaki, ambil ayat tadi, pocik, bagi basuh tempat tadi. Tapi kalau buat di masjid, percik-percik, orang kata apa ni, agak-agak lah tuan-tuan. Percik itu untuk menghilangkan was-was, bukan pergi basah terus tahun tu. Nampak kata macam budak darjah 1 buat kerja. Jangan bagi create fitnah, jangan buat bagi orang kata fitnah kat kita. Percik tadi untuk diri, bukan untuk orang lain. Maka atas diri saja, sampai basah lencun habis kawasan tu. Kawan duk parti play buat palong ni, basah habis tahun tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, stop dalam bab tu. Kita masuk bab majaa fi isbaqil wudu'i. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bab yang telah datang ia pada menyatakan menyempurnakan cara nak sempurnanya wuduk. Mengaji lama dah 40 tahun, mengaji lama dah 60 tahun. Cara nak sempurnakan wuduk bagaimana rupa? Kalau kita bercakap di tengah-tengah dalam bertali mali kita mengambil ayat sembahyang, tiba-tiba bercakap, termasuk tak sempurna wuduk? Ataupun kadang-kadang ambil 3, kadang-kadang ambil 2, kadang-kadang dia tupak, pakai ditinggal terus. Sempurna tak wuduk? Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata pengarang kitab ini, wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, Syekh Idris Al-Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula menyempurnakan wuduk itu, iaitulah menyempurnakan basuhnya, sempurna bagi basuh anggota-anggota wajib. Baik, dan mendatangkan segala yang bertali mali ia dengan dia.
Selepas yang ni, lepas yang ni. Bukan duk terlepas-lepas basuh muka melengung dulu. Waktu baru ambil basuh tangan melengung pula. Ai, apa kerja ni macam ni? Maka dia tidak sempurna wuduknya. Okey, wuduk boleh dikira sah tapi tak sempurna seperti mana. Sat lagi ada kata ulama kata apa? Baik. Iaitu apakala mengambil air sembahyang didatangkanlah perkara daripada mula-mula apa yang patut dibuat, maka ialah membasuh tangan di luar bijana. Ambil air basuh di luar daripada bekas, sebab takut air tadi mercik masuk. Kalau tak ada benda nak cebok, ambil kain celup dalam tu, perah di tangan. Sebab tangan tadi kita pegang macam-macam, yang basuh mula sampai pergelangan tangan. Habis daripada tu 3 kali, kemudian berkumur-kumur. Saki baki kumur tadi isap ke hidung. Saya kata dah hak saki baki, bukan pitahan lain. Pitahan lain penuh di situ, gajah yang buat kerja tu. Bolehlah duk pening kepala, wah. Nu ayak penuh dalam kepala. Ambil hak mana yang ada saki baki saja. Tu. Itu. Ada juga Imam Syafi'i kata buat 3 kali untuk mulut, hak yang saki baki tadi. Lepas tu ambil ayak, basuh sikit, isap yang ada di tapak tangan saki baki saja. Saki baki. Ulang, saki baki. Bukan ambil tu gajah yang buat kerja tu. Pasal ada juga hak main mengaji dekat kita, bila kata isap ayak ke hidung, Ustaz, saya isap Ustaz, pinau Ustaz. Semayang ke mana apa mana, abang ambil isap ayak macam mana? No, saya ambil ayak macam tu, saya isap. Kata pandai buat kerja macam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kata saki baki, apa yang ada balance atas tepak tangan saja. Okey, baik. Sebagaimana yang afdal, apa yang lebih, apa yang sepatutnya kita buat. Kemudian membasuh muka dengan cukup ingat, bagi semua rasa. Bukan suruh pi upak. Dia bubuh ayak, biji mata pinau merah daripada makan ayak daun ketum merah. Tu dia punya duk merah. Ambil tu masuk baru sekali, masuk 3. Orang kata hantu raya. Pasal apa? Cara ambil tu sekadar mana ingat, sampai kalau sebelah tangan. Kalau 12 tangan dah lah. Yang duk suruh pi upak sampai meleleh warna hitam. Lok-lak sungguh lah ambil yang macam tu. Hak yang meleleh tu warna hitam. Tak mau. Okey nah, yang afdal, apa dia yang afdal, yang terbaik patut kita buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia kata di sini yang cukup ingat akan mengambil air sembahyang dan rata kena air di anggotanya dan cukup gosok. Cukup bagi gosok. Bukan suruh gosok sungguh-sungguh. Kalau yang nak gosok sungguh tu waktu mandi. Cara mandi hadas besar Nabi SAW seperti mana dia gosok dinding. Macam kita gosok dinding, buang karat-karat yang di dinding tadi. Tu Nabi gosok badan dia macam tu. Kita sekali lalu dah pakai yang tu. Buih kira dah, bukan kira buih, kira gosok tu tadi. Tapi waktu ambil sembahyang tak perlu dah gosok terlampau sangat. Pasal apa? Pasal dah kita yakin kita dah ambil adas besar. Yakin tak ambil adas besar ni tuan-tuan? Mau duk tak yakin lagi pian mandi lain. Itu kena duk macam tu tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Mencelah-celahi jari. Kalau jari kaki, ni kata jari kaki cedok dengan jari ni. Jangan jari ni 3 kali buat pecah tang ni. Jangan jari ni besar sangat. Kuih. Tapi kalau dah kaki tu memang tak payah dikoyak, kata Imam Syafi'i, benda yang tak payah dikoyak hanya melalui air, yakin bahawa air telah lalu. Tapi kita, orang kita, jari semua kembang-kembang. Kecil-kecil pakai selipar Jepun, dia kembang dah. Tapi kalau kecil-kecil mau duk ikat duk dalam stokin saja, duduk macam tu, maka kena buat sebagai meratai yang afdal. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. 3 kali basuh dan sapu dan membasuh lebih daripada sempadan. Sadda zara'i. Kalau kata siku tang ni, cuba lebih sikit. Kalau kata tumit buku lali tang tu, naik atas sikit. Tapi janganlah basuh sampai kepada kepala lutut, amboi melampau. Atas sikit pada buku lali. Nama dia sadda zara'i. Zara'i. Yang ni melepasi daripada had-had yang telah ditetapkan.
Kalau kata basuh muka, tang ni kata muka mula sini sampai sini dengan tumbuh rambut sampai tang ni, maka lebihkan di sini. Itu kata lebih daripada had. Sebab apa? Sebab melebih daripada had tidak datangnya was-was. Tiba-tiba basuh tang ni saja. Saat lagi duduk tengah tang nak semayang selalu jadi Allah, rasa macam basuh muka tak sempurna. Dia mai dah. Nama dia walahan. Siapa dia walahan? Nama seekor setan, mengganggu kita ketika kita takbiratul ihram. Tapi siapa pandai buat main dia, untung tuan-tuan. Contohnya Imam Malik. Seorang hamba Allah mai jumpa dengan Imam Malik. Dia kata, aku hilang barang ya Syekh. Macam mana nak buat? Ada doa-doa apa tak? Ni selalu orang jumpa kita macam tu. Ada doa-doa apa tak? Doa-doa mayang haram tak? Doa-doa. Okey, baik. Imam Malik kata apa? Pergi sembahyang 2 rakaat. Jadi sembahyang, dia ambil yang yang bagi sempurna apa semua, dia sembahyang. Allah. Duduk tang tu. Betul, tang tu dia nak ingat. Tapi teruskan sembahyang tu dulu. Sekali lagi duduk dalam poket baju tu, hak pergi mengajak hari tu. Pergi tengok sungguh ada. Allah. Oh, dia teringat. Waktu tu dia akan main ingat macam-macam. Kadang-kadang waktu kita boleh guna juga. Yang kata menentang ni pun boleh pengguna dia untuk kita ingat sesuatu benda. Tapi ingat kita berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa, kita letak tang mana pergi sembahyang 2 rakaat. Allah. Dan Allahu Akbar saja tadi. Bukan takat yang tu. Kasut hak baru beli tadi pun duk teringat. Kalau kena hujan ke, pergi 300 dia kata. Macam tu lah. Dia main ingat macam-macam. Hak yang orang perempuan pun Allah. Oh, kain saat lagi habis basah. Dia kata. Waktu tu dia main macam-macam. Tu kata patut kita ambil advantage pada masa tu, tuan-tuan. Muslimin dirahmati Allah. Baik. Sempadan anggotanya maka dinamakan isbaq. Isbaq ni maksudnya sempurna perbuatan tadi, menyempurnakannya. Adapun orang yang tiada isbaq, dengar tuan-tuan, takut kita termasuk daripada orang yang khairul isbaq. Maksudnya orang yang tak sempurnakan perbuatan wuduk, iaitu tiba-tiba langsung membasuh muka. Dia tak basuh daripada tangan. Walaupun dia kata tangan tu sunat saja, dia terus basuh muka, tak apalah. Tiadalah ia membasuh tangan dan berkumur-kumur dan lainnya. Orang yang tinggalkan basuh tangan, kumur, isap ayat ke hidung ataupun masuk memadai dengan masuk ayat ke hidung, kata Imam Syafi'i. Banyaknya kita buat yang tu. Okey, baik. Tiba-tiba terus basuh muka. Dia ambil 4 basah 2 kering saja. Tu pun bermaksud tak menyempurnakan. Sah tapi tak menyempurnakan. Okey. Kita tengok ulama kata apa. Dan apabila membasuh muka dan anggota wuduknya, terkadang dibasuhnya 2 kali. 2 kali kanan dan sekali basuh di tangan kiri pula, dan lainnya daripada barang yang tiada mengelokkan dan menyempurnakannya. Nampak? Ini selalu berlaku atas diri kita. Maka jadilah wuduknya laksana, kata ulama, orang yang hendak mendirikan rumah. Maka tapaknya diadakan 2. Ada tapak tanah nak buat rumah. Tidaklah dibersihkan. Di situ ada besi, ada batu, ada kayu, macam-macam. Tiba-tiba dia bubuh simen. Di bawah tu macam-macam benda kotor yang patutnya kita bersih, buang dulu. Macam itulah orang yang ambil wudu tapi dia tak bersih daripada awal yang mula daripada mula. Maksudnya walaupun benda tu sunat, tapi ambil, tuan-tuan, ada keberkesanan, ada fadilat. Sebab apa kita ambil semua tu? Kita dah mengaji dah. Sebab apa kita basuh tangan? Sebab apa kita berkumur-kumur? Semuanya nak menjatuhkan, meluruhkan dosa-dosa kecil yang kita buat sepanjang hari, tuan-tuan. Rugi. Mulut lah, insurans tak ada. Pantang nampak orang lah, hitam lah, kan? Tak boleh. Dia nampak kuan ni sengit sikit lah, jalan tak boleh elok sikit lah, mulut tu. Maka dia ambil ayat semayang, dia kumur, maka jatuhlah. Tapi tiba-tiba dia tak mau nak berkumur-kumur, maka dosa tu masih lekat. Maka siapa yang nak sempurna wuduk dengan keadaan menghilangkan dosa-dosa kecilnya, sempurnakan wuduk dia tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuk dalam masalah 197. Masalah menyempurnakan wuduk dan hadis. Setiap ada masalah mesti kena ada hadis, ada dalil untuk kita nak cerita dekat orang.
sebab sabit dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan oleh Imam At-Tirmizi hadis isbaqul wudu, betapa besar darjatnya, tingginya darjat orang yang menyempurnakan wudu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala yamhu Allahu bihil qataya wa yarfa'u bihid darajat. Maksud daripada hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tidakkah mau aku tunjukkan, kata Nabi, nak tak aku tunjuk satu benda dekat kamu, dekat sahabat. Maka sampai dekat kita, nak tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah meninggal, tapi dia meninggalkan wasiat kepada kita, nak tak aku tunjukkan sesuatu untuk sekalian kamu, yakni umat Muhammad, iaitu kita, atas barang yang menghapus Allah Ta'ala dengan akan kesalahan, yakni maukah aku ajarkan sekalian kamu akan amal yang diampun Tuhan akan dosa atau disapunya, dihapuskannya dosa-dosa yang tertulis di dalam daftar malaikat hafizahimah, asalnya dua orang dan diangkatkannya darjat di dalam syurga. Nabi SAW tanya kita, nak ada ajak cara nak hapuskan dosa, bukan takat istighfar, tapi ada cara lain. Qalu bala ya Rasulullah, jawab para sahabat, ya, bahkan ya Rasulullah, ajarkanlah kami sekalian supaya kami amalkan. Qala isbaqul wudu ala makarih, sabdanya sempurnakan wudu atas segala kebencian, sekalian musyaqqah, apa yang berat atas kita. Yang ni selalu akan berlaku sebab Nabi SAW tahu dah umat dia menyegat. Musyaqqah ni benda berat. Apa yang berat atas diri kita waktu ambil ayat semayang? Kita duduk saat kita cek diri kita. Selalunya yang kita ambil ayat semayang adalah hak wajib saja. Hak mana yang musyaqqah, yang menjadi berat atas diri? Selalunya duk fikir kumuk, selalunya masuk ayat ke hidung. Dulu bacaan tu ya Ustaz Zidi kata hisap ayat, penin nono tapi dak mengaji lah. Kalau tak boleh hisap ayat macam tu memadai. Kadang-kadang basuh tangan, dia jadi segan. Hak segan itulah Allah angkat darjat kita. Yang mana paling kita segan? Tambah-tambah waktu subuh. Pasal apa? Yang malas nak bangkit. Allah sejuk lah, duk bunyi ke dalam hati. Malas lah. Pasal itu yang tak semayang. Ada juga anak-anak kita mayang haram, tak ambil ayat mayang. Pasal apa? Pasal tak mau nak kena dengan ayat tu tadi. Tu yang dia tarik merekod atas katil. Pasal apa? Pasal dia tak mau kena ayat sembahyang tadi. Ayat sembahyang tadi yang sebenarnya membawa kepada keberkatan, diangkat darjat. Maka iblis, syaitan kata jangan. Kalau diangkat darjat, kan tak jadi geng aku. Maka musyaqqah ia menjadi berat atas umat. Maka ambillah yang mana yang berat. Lawan tuan-tuan. Maka diangkat darjat, kata Nabi SAW. Banyak sangat. Kalau dah kata ambil dah, lalu kot tempat wuduk, nak ambil lain, tidak, kita kata tak apa dah, ada dak pergi ambil lain pun dapat lagi. Bukan kerana batal, tapi nak membanyakkan sunnah-sunnah Nabi. Nabi suka mentajdidkan ayat semayang. Tak apa, hak subuh tadi ada lagi lah, maghrib dah, hak subuh tadi ada lagi, qoplah jingga punya dok ada. Pasal apa? Pasal dia malas nak ambil ayat sembahyang. Dia duk yakin ada. Ingatlah kalau tuan-tuan dah ambil ayat sembahyang, di antara ada atau tidak, ambil tak tadi, ambil kira ada, yakin sah. Tetapi nak angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil lain. Benda tu musyaqqah. Apa dia musyaqqah? Benda yang cukup berat atas diri, lawan, ambil juga. Ambil pula, janganlah dia gincah ayat. Ambil dia kerja ambil mayang lah. Dah lah ambil mayang, beda dia saja, habis lori. Ambil agak-agak patut lah tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Masalah 198. Hadis ini hasan lagi sahih tuan-tuan. Baik.
Masalah menyempurnakan wudu atas kebencian, apa maksud? Kita benci nak buat benda tu. Atas dasar bila buat benda tu kita rasa macam berat. Itu bermaksud syaitan kuat menguasai diri. Salah satu tanda punca kita boleh cek bahawa kita terkena ataupun telah dirasuk secara sedar ataupun tidak sedar ayat sembahyang. Kalau kita marah, dalam kitab Penawar Bagi Hati, kita duduk tengah marah, apa perlu kita buat tuan-tuan? Kalau duduk, mangkit berdiri. Kalau duduk tengah marah sambil duduk, mangkit berdiri. Kalau duduk tengah berdiri pun marah juga ke orang, mangkit pergi berjalan. Kalau duduk marah juga, Nabi suruh pergi ambil ayat sembahyang. Habis takat tu saja. Ada lagi kah nak pergi tambah? Kalau ambil sembahyang pun tak hilang juga, ustaz buat macam mana? Mandi kah? Dah, ambil sembahyang selesai. Sebab apa? Kemarahan itu syaitan, api. Maka bila ambil ayat sembahyang, maka hapuslah api itu tadi. Tapi ingat, ambil ayat sembahyang jangan duk keriak-keriak lagi. Duk marah lagi ke orang, gigi duk keriak. Tak jadi juga. Dengan ingat, dia kata tadi, dengan ingat, seingat-ingatnya, baru kita sedap kena Allah. Nampak? Itu kalau dah marah sangat-sangat dah. Tapi kena ada marah, tak boleh buang marah. Tak boleh buang rasa sayang. Benci sangat-sangat dah. Benci sebencinya, rindu serindu-rindunya. Amboi. Ada tanam rasa benci. Sebab manusia dia mesti buat silap. Kata kitab Penawar Bagi Hati, orang ataupun sesuatu yang patut kita letak, tak boleh benci, tak boleh letak ada baina wa baina Allah Ta'ala dengan Rasul. Letak 100% cinta pada dia. Tapi pada manusia kena letak sedikit. Sebab apa? Kalau kita sayang sangat-sangat pun, sayang habis sayang, tiba-tiba prak dia jadi sesuatu, kita jatuh. Sebab kita meletakkan harapan terlalu tinggi pada makhluk. Letak sesuatu yang tinggi pada harta, tiba-tiba jatuh bursa saham, jatuh dengan dia jatuh, raja duk gulung kain sampai habis. Duk depan rumah. Pasal apa? Bursa saham jatuh. Dia beli sampai berapa lot, raja duk gulung depan rumah. Gulung sampai takat tak apa agaklah, gulung sampai habis. Lepas tu dia buka, lepas pula dia gulung pula. Habis pula, habis dah. Pergi dah seorang. Pasal dia meletakkan harapan terlalu tinggi. Jangan letak harapan terlalu tinggi pada makhluk, pada sesuatu yang kita fana, kita akan tinggal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Menyempurnakan wuduk, dia kata di sini, maka dengan yang demikian perbuatan telah diberi Allah Ta'ala beberapa pahala. Maka bagi menambahkan darjat dan menghapuskan segala dosa-dosa itu ialah beramal akan sabda Nabi itu. Apa yang Nabi ajak kita buat, insya-Allah Allah hapus segala dosa-dosa kita. Satu hari mohon kalau kita tak buat satu dosa. Tangan cukup dah, duduk saja-saja dia merunah. Ini bahasa Kedah, merunah. Dia duduk dalam masjid, dalam surau, dia duduk pergi merunah tu. Apa dia? Kapek. Sampai terbungkah saja tangan. Sambil duduk tunggu khutbah Jumaat, tolak sungguhlah. Kadang-kadang dia boleh cabut bulu hidung, kadang-kadang dia boleh duduk dosa semua tu. Maka bila dia ambil ayat sembahyang, terhapus dosa-dosa dia. Selagi mana dia tak buat dosa besar. Dosa besar sekali lagi kita cerita. Baik. Yakni sebagaimana susah dan payah rasa menanggungnya. Susah tuan-tuan ambil ayat sembahyang, payah nak ambil ayat sembahyang. Kalau tambah-tambah orang dulu terpaksa pi sampai ke sungai, terpaksa pi satu tempat. Kita lah senang, mudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duduk depan rumah, silat-silat dalam bilik pun ada bilik ayat. Dalam bilik ada bilik. Dalam bilik pun ada bilik ayat. Pi ambil saja. Tu pun tak mau mayang lagi. Mudahnya ia. Tu pun berat, maka lawanlah berat tadi, Allah angkat darjat orang yang rasa susah dan payah tadi. Berapa pedih luka jantung. Pedih luka jantung nak ambil air sembahyang. Tanya dirilah macam mana. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan ada anak-anak tak? Ada. Saya pun ada anak-anak, 4 orang, hero semua. Nak suruh sembahyang tuan-tuan, tang sembahyang dia tak apa.
Hak nak ambil ayat sembahyang. Tang tu sebenarnya. Tengok elok-elok. Dan dia ambil ayat sembahyang tak apa, dia boleh sembahyang dah. Tak, selagi dia tak boleh ambil ayat sembahyang, dia duduk kisah. Sat-sat lu makan dulu. Sat-sat lu nak tengok cerita ni. Sat-sat lu. Tapi kalau dia boleh ambil ayat sembahyang dah, tak apa dah. Tu. Yang kata depa kita pun tengok-tengok, oh ada cerita bola pula dah. Oh Mr. Arrogant pula dah. Dia kelak pukul 7 dan nak pergi masjid. Malam ni ada kuliah, tengok-tengok Arrogant pula dah. Dan unduk balik. Tapi dah bila ayat ambil mayang, tengok sampai habis cerita. Apa cerita pun tak tahu. Boleh dia jadi taik sampai hari ke hari. Hari tu habis dah cinta jannah. Nama tu sedap, tapi tak bawa pun kepada jannah. Boleh dia buat lalai lagi waktu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada pengajaran boleh, tapi waktu tu kita dengan Allah Ta'ala, maka buatlah. Pi ambil ayat sembahyang, insya-Allah. Lawan dengan ambil ayat sembahyang. Kalau tuan-tuan payah bangkit tidur tuan-tuan, apa pun saya nak bang tuan-tuan, bangkit ambil ayat sembahyang dulu. Tapi kalau ada ayat besar pun mandi dululah, ambil ayat sembahyang juga. Nabi kata ambil ayat sembahyang dulu baru mandi. Ingatlah sunnah Nabi, angkat hadas besar ialah ambil ayat sembahyang dulu baru mandi. Maksud dia nak menyempurnakan benda kecil kepada benda besar. Bila dah ambil ayat sembahyang, kena anggota kita ni semua ada refleks yang begitu kuat. Bila dia kena ayat, terkejut dandan. Bunyi pun. Sampai tahun ni, sampai kepala. Lega dia kata. Boleh sembahyang subuh. Salah satu sebab kita malas, teruk sangat nak sembahyang subuh tu, nak kena ayat tu. Tak apa, kita dunia kita di Malaysia, tapi kalau dunia duduk di Antartika, mana makcik? Antartika. Makcik tu nak pergi Antartika tu yang buat nama Antartika. Antartika. Macam mana nak sembahyang ni tuan-tuan kalau tak mujahadah sungguh-sungguh? Kita duduk dunia yang sangat panas, sangat sejuk. Alhamdulillah. Saya duduk di Mesir pun tuan-tuan, mai pagi kadang-kadang bawah sipar. Nak ambil ayat sembahyang tu pikat 5 kali. Ada dah kot. Ada apa dah tidur dah. Dia duduk kira pakai hukum juga. Kata buka sakonah. Buka sakonah, benda nak bagi panas. Tunggu dulu. Sebab dia tak boleh panas terus. Tu pun duk pikat banyak kali. Kalau boleh tayamum. Dia mai dah. Dia kata utama ayat dulu pada tayamum. Pasal sebab apa? Tayamum dia tak beri kesan. Dia hanya waktu mudarat saja. Tapi kalau kena ayat tuan-tuan, musyaqqah, pedih ia. Bila kita kena tadi, kita ingat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini besarnya yang dinamakan wuduk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yakni sebagaimana susah dan payah rasa menanggung, maka engkau sempurnakan juga sebagaimana masalah yang kita cerita dah pada wuduknya. Jikalau sejuk amat atau berasa pedih, luka jantung, luka pisau, atau kerana siang sangat-sangat dan musyaqqah amat-amat manakala balut, maka dilawannya sempurnakan juga wuduknya. Benda berbalut, duduk dalam, luka jatuh motor tapi tak berdarah dah, tinggal warna pink tu saja, dia buka juga, ambil dalam. Ya Allah, pedihnya. Allah angkat darjat setinggi-tinggi darjat. Luka tang ni tadi lupa, tak terlupa kata ada alang rumah tu tadi, gedegang kena. Aduh, ambil ayat sembahyang, sapu juga, pedih tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tetapi Allah angkat darjatnya. Ni dak pasal apa tak sembahyang, ni tak nampak domoy. Dia kata, dia kira tak mau nak sembahyang, payah nak ambil ayat sembahyang. Dia kata dak ambil juga, maka dia angkat darjat tu. Dah angkat dah, tak sembahyang lagi, pedih. Baik. Dan tiada mau pakai balut luka atau ubat-ubat, semuanya dibuang dan ditanggung pedih mengambil air sembahyang. Sayyidina Ukasyah, seorang komando Nabi, dia kalau jadi apa, dia pergi dulu dalam peperangan. Dia kena panah tengah belakang. Dicerita dalam satu cerita bagaimana cara nak buang anak panah tadi. Sebab anak panah dia tajam, dia macam tu. Kalau cabut macam tu, terbungkah isi. Macam mana nak buat?
Ubat pelali tak ada zaman tu tuan-tuan. Sahabat bila jadi macam tu tuan-tuan tahu apa dia buat. Dia pergi ambil ayat sembahyang, dia baca Quran. Sahabat belah ujung ni cabut. Habis baca Quran. Selesai dah. Tak rasa dihirih, tak rasa dicabut mata anak panah tadi. Pasal apa? Khusyuk dan khuduk hati mereka kepada Allah. Kerana perbuatan ambil ayat sembahyang dengan baca Quran saja. Kita apa pedih juga. Baca Quran, aduh pedih. Pasal apa? Wallahu a'lam. Adakah kerana baca tak sedap? Tak sedap pergi mengajilah bagi sedap. Adakah kerana baca tak betul? Tak betul pergi betul lah. Ni duk baca pun Allah waladallin. Kita sendiri pun kata duk tak mau nak ubah juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam itu cantik tuan-tuan. Yang menghuduhkan adalah kita. Datangnya Islam begitu cantik, tetapi yang menghuduhkan adalah umatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, masalah seterusnya 199 masih dalam masalah langkah banyak ke masjid besar pahalanya. Tadi dalam bab kita ambil ayat sembahyang. Lah ni pula banyak langkah ke masjid. Adakah langkah macam Gesa Jepun? Sikit. Oh banyaklah dia kata. Rumah tang mana sebelah tu ya ustaz? Tapi saya satu hari mai 1000 langkah. Macam mana? Saya langkah sikit-sikit. Tunggulah langkah sikit-sikit. Lori duk mai dan langkah sikit-sikit lagi. Pakai syahid kod jalan saja. Okey. Macam mana yang dinamakan langkah yang bagaimana dapat pahala yang besar ke masjid itu tadi adalah dengan sambungan daripada hadis itu. Dalam masalah ini dapat tahu kita bahawasanya orang yang banyak datang ke masjid, bukan kata banyak langkah ke masjid. Bila api saya raya 2 kali tu saya pergi masjid bunyi pun, tapi saya pusing tu sampai ewa dia kata. Campur banyak dia kata. Yang disebut di sini ialah yang selalu ulang alik ke masjid, walaupun rumah dia tepi masjid. Dia ulang pi, tapi jangan duduk melengung dalam masjid. Habis tu balik. Azan pula, mai pula. Itu dia panggil langkah banyak ke masjid. Saya ulanglah. Bukan kata bila hari Jumaat pukul 10 dia keluar dah. Dia pusing pi ewa. Daripada macam kerja kelang semen lagi, dia pusing pergi sana, pusing pergi sini. Sampai sini elok-elok azan. Tengok aku langkah masjid jauh. Banyak mana tak tahu dia kata ni. Aduh, bukan macam tu. Yang dimaksudkan di sini ialah selalu datang ke masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kasratul khutayah ilal masjid. Dan banyakkan langkah ke masjid, yakni orang yang jauh duduknya daripada masjid dan selalu datangnya. Jauh ke dekat ke dia selalu datang. Subuh dia ada, Zuhur dia ada, Asar dia ada. Kita masyarakat kita Maghrib dengan Isyak dan mana lagi 3. Saya kerja ustaz. Tak jemaah tak di pejabat. Jemaah tak yang terdekat. Kena ada juga. Buat juga jemaah, sebab kita nak masuk daripada orang golongan yang masuk banyak langkah dia ke masjid. Dan selalu datangnya maka ialah orang yang dihapus Allah Ta'ala akan dosa-dosanya, dipadamkan segala dosa yang diperbuatnya daripada dalam daftar malaikat yang jahat, atau diampunkan semua dosa-dosanya dan dapat beberapa darjat di dalam syurga Allah. Kerana banyak ulang alik ke masjid. Pasal apa yang kerap di masjid? Saya jadi imam kena pergi. Tak katalah. Tak jadi imam pun tak apa. Selalu ada di masjid. Pasal apa? Kamera yang jaga. Selalu ada di masjid. Pasal apa? Tolong buka lampu ya. Selalu ada di masjid. Pasal tolong hampak tikar saja. Maka dia selalu ada. Siapa pun yang selalu, dia tak kira imam, dia tak kira syak, dia tak kira siapa pun kita, selalu kita ke masjid, maka diangkat darjat kita, diletakkan nama kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masalah seterusnya 200. Langkah banyak ke masjid dan maksudnya. Apa maksud dia di sini? Adakah dikehendaki dengan banyak langkah itu ialah daripada jauh rumahnya ke masjid serta datangnya banyak kali?
Maka janganlah sangka orang yang dekat dengan masjid maka berkehendak banyak langkah ke masjid. Jauh tak apalah, kami dekat nak buat macam mana? Dia tawaf masjid dulu. Dia tawaf 7 kali baru dia masuk dalam masjid. Itu pun tak kena. Suruh mai kerap je. Hang tak apalah. Tuan-tuan duduk Khariah kawasan Masjid Al-Hana. Tiba-tiba tuan-tuan keluar daripada nak sembahyang Jumaat pasal nak banyak langkah pergi sembahyang Masjid Padang Maksirat. Imam Syafi'i kata tanggung dosa jemaah itu tadi. Dia tak boleh keluar. Kalau nak keluar juga sebelum daripada sembahyang subuh. Keluar ada kerja, tak apa. Keluar cari pasal, tunggu pasal. Tapi keluar kerana ada kerja. Saya tiap-tiap minggu ada masjid ni kena baca khutbah. Ustaz pun keluar lelak pada ni, mana tak pernah nampak Masjid Hana pun. Tak, saya saat-saat macam minggu depan Aisyah baca khutbah contohnya. Lepas tu bayar, lepas tu kisah. Saya kena baca banyak, tak pernah nampak pun. Khariah mana? Soalan pedah tak, pasal kita ada kerja. Tapi kalau keluar, contoh dia duduk belah kisah, contoh dulu kena kira, tiba-tiba tak cukup 40 mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Mana pergi seorang lagi? Masjid tu hang tanggung Jumaat satu kampung kena tanggung. Pasal apa keluar pada Khariah? Nak tanya mazhab mana? Syafi'i, saya Syafi'i. Pasal apa buat macam Hanafi ya, nampak? Hanafi kata 3 orang pun tak apa dah, tuan-tuan. Kita Syafi'i. Maka tang mana tempat kita? Okey. Itu dipanggil qaryah. Mukim dia luas sedikit. Orang yang bekerja dia boleh bermukim. Contohnya dia nak pergi masjid tu. Ini ada kerja. Dia duduk sana tapi dalam mukim. Boleh lagi. Saya lagi mana dalam mukim? Sebab qaryah mustatin dan bermukim. Mukim ni macam orang yang menyewa, rumah sewa, bukan rumah tangga dia lagi. Tuan-tuan balik kampung, tuan-tuan bukan orang yang mustatin, mai singgah balik kampung saja. Nak pergi sembahyang Jumaat, pilah. Tak mau pergi, boleh. Tapi kalau boleh, pilah. Dia duk kira tak mau nak pergi ya. Tak, kalau pergi pun tak lagi buat 2 rakaat awal, niat sekali jamak dengan asar. Sebab dia dua-dua. Tu elok dia. Kalau tak pergi, sekali lagi buat di rumah. Nasihat tu kita nak. Jumaat adalah hari nasihat, hari wasiat Nabi SAW. Siapa yang tak dengar lebih daripada 3 kali, munafik dia. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat Nabi, takwalah kamu kepada Allah. Khatib kata tu wasiat. Maka kena dengar wasiat itu tiap-tiap minggu. Kalau siapa yang tak dengar, maka hatinya mati. Khetiaklah juga macam mana pun. Allah, Ustaz, saya pergi masjid tu negeri daripada mula sampai habis. Apa dia pun saya tak tahu. Tak apa. Ada, takkan dia tak sebut ittaqullah, takkan dia tak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua tu rukun-rukun tu, syarat sah tu. Takkan tak tahu kot. Hak yang saya tahu hak tu saja. Tak apalah. Takkan ittaqullah tak tahu kot, tuan-tuan. Apa dia maksud ittaqullah? Takwalah kamu kepada Allah. Khatib kata, aku berpesan kepada diriku dan juga kepada kamu sidang jemaat yang dirahmati Allah. Tu nampak. Tapi dia cakap dalam bahasa dia. Nganga seorang-seorang apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun selawat, tak tahu dia cakap apa pula. Nganga pula seorang-seorang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pentingnya ittaqullah. Apa pun, ingat nah, jangan keluar daripada qaryah kalau tak ada kerja. Jangan tinggal. Kalau nak tinggal juga, contohnya nak balik kampung, saya ranggut. Kalau saya nak keluar juga tanpa ada kerja, saya kena keluar sebelum subuh. Pukul 5 pagi gerak anak-anak balik habis dah. Jom balik rumah Tok Wan. Kena keluar waktu tu. Kalau keluar lepas pada tu, tanggung. Kalau tak cukup daripada 44 orang, 40 orang tadi. Tapi alhamdulillah Masjid Hana penuh. Dia tak pakai modal itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Maksudnya dia kata di sini, maka janganlah sangka orang yang dekat dengan masjid maka berkehendak banyak langkah ke masjid, maka pergi ia dengan pusing balik ke jalannya.
Maka yang demikian itu tiada masuk bilangannya. Tuan-tuan pusinglah, tawaflah satu Langkawi pun tak masuk. Dia kira yang terdekat. Kalau ikut GPS, tang mana paling dekat? Atau saya duk kusin lah kok mana pun, dia kira GPS juga. Tang tu ikut jalan kita. Maka yang demikian itu tiada masuk bilangan. Ataupun masjid yang dekat rumahnya ada, tetapi dengan kerana ia berkehendakkan langkah yang banyak, pergi ia ke masjid yang jauh. Salah. Bukan cara dia macam tu. Kalau dah tak ada kerja, kena pi masjid dekat juga, tapi ulang alik lah dengan masjid rumah kita tadi. Subuh tadi pi dah, zuhur pun pula pi, ni isyak pula saat lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kena faham betul-betul. Maka langkah yang demikian itu tiada masuk kiranya, melainkan pergi masjid jauh itu kerana maksud yang tiada ada pada masjid dekatnya. Tapi kalau pi ke masjid lain kerana ada kuliah, pergi ke masjid lain kerana ada kelas, boleh. Maka dituntut pula, lagi jauh lagi elok, untuk keluar daripada yang dipanggil tafaqquh fid din. Nak perkemahkan agama, kena keluar daripada kampung pergi cari ilmu. Lagi jauh lagi hebat. Itu sebab masa kita nak pilih orang jadi imam, siapa keluar paling jauh, dia layak jadi imam. Dia ni takat ni ya, dia ni takat ni ya, dia ni takat ni ya, sama-sama ni nak petikai, sama-sama balik pada Timur Tengah. Tengok pula siapa yang ikut sunnah Nabi. Tengok ustaz ni tapi pakai luat jin, baju MU. Ada anak setan pula duk pegang mana. Tengok ustaz ni balik gak, serban bagus, lebay apa semua dia. Tapi dalam keadaan masa yang sama balik pada Timur Tengah, dua-dua pakai sunnah, ikut semua elok semua, dua-dua ada serban, dua-dua ada semua. Ni cara nak pilih imam, bukan saja tolak. Tuan-tuan kalau nak ni ikut kuliah saya di Masjid Ana, cara nak pilih imam ya. Tengok dua-dua ada, tengok siapa paling handsome. Sat lagi dia pergi ni, dia punya bubuh lah. Aku dah sat lagi tak jadi. Dah sama-sama kembang pula tu, dua-dua keluar sama, pakai pun sama. Pening Datuk Imam kata nak tolak hak mana satu ni. Siapa kahwin dulu? Kahwin pun sama, dah nama pun kembang. Pening. Ni ada dalam kitab nak. Dah, siapa bini paling segak? Habis. Tu lemah. Tak pasal apa? Pasal sat lagi bila naik di depan, yang okey lah, tapi bini tak segak. Dia manusia ni yang kata orang makmum belakang ni, dia kalkulate habis tuan-tuan. Dia kalkulate habis Datuk Imam tu. Sampai Datuk Imam baca lah, baca betul-betul. Dia kalkulate habis. Yang kata nama manusia ni, lagi mana tak ada ilmu ni. Sampai anak bini di rumah pun dia kira nak jadi pemimpin jannah, bini pun tak dia jaga. Dia kira sampai terus tu. Dia layak dah boleh naik, cukuplah beda diri dia. Dia kalkulate habis nama manusia tu, kata yang mana paling segak. Lebih pada tu tak ada tuan-tuan. Orang kata hak mana segak, siapa paling banyak pula, saya lagi orang marah kat saya. Dia takat tu saya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini dia kata jangan tinggal. Tapi kalau ada kuliah tak apa, boleh pi, sebab itu disuruh. Siapa paling jauh pi, contohnya ada tu masjid paling jauh, contohnya macam saya di Surau Belibih. Jauh lah tu Surau Belibih tu. Ada satu malam saya di sana, lampu tak menyala. Lampu kereta tak menyala tuan-tuan. Tang tu bukan ada lampu, kita duduk seraya belah rebah orang Tapi pasal apa? Pasal jauh sangat. Tapi kalau orang yang nak pi mengaji juga, Belibih pun dia pi tinggi, yang dikatakan tafaqquh fid din, dia nak kemahkan diri dia untuk agama. Dengar tak mana pun mengaji dia pi. Itu pun termasuk dalam banyak langkah ke masjid. Tapi tak ada apa pun saja dia nak tinggal, nak bagi langkah banyak, dia pergi sembahyang masjid luar daripada qaryah dia, maka jatuh dosa atas dia. Dia tak kira banyak langkah ke masjid. Baik, terus masalah 201. Masalah menanti sembahyang kemudian daripada sembahyang. Ni macam tuan-tuan, perbuatan tuan-tuan. Kita nak baca balik apa masalah ini dan apa yang dapat tuan-tuan dapat. Sebenarnya telah lalu di dalam hadis pada masalah 197 itu menyebutkan menanti sembahyang kemudian daripada sembahyang. Dia tak balik rumah, maka dia tak wujudkan langkah. Dia menanti atas kerana ada kuliah.
Dia menanti kerana dia nak berzikir kepada Allah. Dia menanti kerana dia ada hajat dengan orang, berbincang dalam bab-bab masyarakat, wujudkan mesyuarat dalam ni. Maka disebut di sini amat besar pahalanya. Tuan-tuan nak buat perjumpaan, tuan-tuan, tak payah buat di Aiman lah, buang modal. Ni mai buat perjumpaan tang ni. Tambah-tambah hak kawan pula aja ni lotlak, tak mau nak pergi sembahyang masjid. Hang nak jumpa aku boleh, jumpa di masjid. Lalah kawan tu lekat di masjid. Mau dia jumpa dia Aiman, kerja duk belanja dia. Ni mai jumpa tang ni. Tu besar pahala dia. Boleh ajak kawan pula mai ke masjid. Boleh, kita boleh buat perjumpaan. Abang kata bubuh dalam tentatif program perjumpaan kita Masjid Al-Hana. Allah, kawan tepuk-tepuk lagi. Dak nak ajak dia suruh mai rumah Allah, kita berjumpa di rumah Allah, pahala besar tuan-tuan. Kita nak buat perjumpaan apa? Ada. Tapi minta kat AJK lah, jangan duk pasang pula lagi lampu ikut dan pula, minta kat AJK lah. Kalau tak ada pun perjumpaan depan tu pun tak apa. Sebab apa? Memperingati rumah Allah. Sebab perjumpaan kita, Allahumma jama'ana jama'an marhuma wa tafarriqihi tafarraqan maksumah. Aku bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Maka di sinilah barulah berlakunya proses kerohanian, iaitu bersatu kerana Allah. Kalau kita duk pi berjumpa di tempat-tempat lain, kita perjumpaan kita ada lautan, ponggah cerita ni. Tambah-tambah lelaki dengan perempuan pula. Contoh. Maka dia akan jadi celaru biru, nak sembahyang, nak apa semua. Lah ni apa pun kita letak di masjid. Kita nak buat perjumpaan dengan anak-anak kita, mai buat di masjid. Nak latih anak supaya dekat dengan masjid. Nasib baik masjid ni tak ada kubur. Ada orang latih suruh mai masjid pasal apa? Pasal ada kubur. Jangan bagi anak takut kat kubur. Bukan takut kat kubur, pak tu pun takut kat kubur tu yang tak pergi mayang di masjid tu. Nampak air batu nisan demam. Nampak batu nisan demam. Amboi, lekeh sungguh. Maka ajak diri. Kemana perginya kita? Tuan-tuan, habis rumah kita, alamat kena tukar IC ni tuan-tuan. Kalau duduk Taman Belian, lah ubah Batu Dua Tanah Merah tepi masjid. Abang kat Posmen siap-siap. Tang mana? Luas tanah tu 7 kali 3. Tang tu lah kita. Tak usah duk takutlah dengan tanah kubur. Tak usah duk takutlah dengan batu nisan. Tang mana kita nak pergi? Di situ juga. Maka dekatkanlah diri dengan hampir kepada kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka menanti sembahyang itu, iaitu duduk menanti sembahyang jemaah. Ada orang duduk, dia tak sembahyang jemaah. Dia sembahyang seorang-seorang, dia balik. Tapi dia main masjid. Tak, dikira di sini sembahyang jemaah. Di dalam masjid daripada satu waktu kepada satu waktu. Mai awal, tunggu dapat pahala tuan-tuan. Ya. Mai buat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tak ada waktu haram. Boleh buat bila-bila. Tuan-tuan keluar pergi qada hajat, masuk balik nak buat pula pun boleh. Seolah-olah kita masuk jumpa dengan tuan rumah, salam pula, bagi salam pula, nak masuk rumah dia, duduk pula, rasa nak keluar pula, masuk pula, bagi salam pula. Jadi cerita labu-labi dengan berahim pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala, lebih kurang macam tu lah. Masuk ke salam, masuk ke salam, dalam cerita labu-labi. Lebih kurang macam tu lah. Kita masuk keluar daripada masjid, masuk sunat buat tahiyatul masjid. Tapi kalau dah mai dah duk kerap, duk ulang ke masjid buat, tak payah buat lah kot. Tak mau buat pun tak apa. Dah buat dah mula tadi. Okey. Yang kedua, mai tiba-tiba azan berkumandang. Sepatutnya sembahyang qabliyah, tidak. Niat sekali dengan tahiyatul masjid. Dua dalam satu dikira. Niat dua-dua. Tahiyatul masjid dan sunat qabliyah. Allahu akbar. Dapat dua-dua, tapi bahagi separuh-separuh. Ingat orang banyak tu, kalau kata boleh bahagi 100-100, banyak ada buat kerja macam tu. Dua dalam satu, dua dalam satu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian daripada itu pulang tidur. Ini dalam bab Ustaz. Maka menanti sembahyang itu, iaitu duduk menanti sembahyang jemaah di dalam masjid daripada satu waktu kepada satu waktu. Maka terupalah, nak gambarkan di sini adatnya, daripada asar menanti jemaah maghrib. Kan zuhur kita sibuk dengan kerja, asar menanti maghrib, dia duduk sambil baca Quran dan sebagainya. Ingat, baca Quran lepas asar makruh. Dia duduk saja, i'tikaf. Tuan-tuan i'tikaf tak dalam masjid ni? Niat tak? Pergi tuan-tuan, lama dah duduk, dapat pahala. I'tikaf dalam masjid.
Apa dia maksud berhenti ataupun menanti dalam masjid? Itu maksud i'tikaf. Daripada maghrib menanti jemaah isyak, duk tunggu jemaah isyak ni macam kita lah. Kemudian daripada itu habis pada sembahyang isyak pula sekali lagi ada program. Lepas pada program balik tidur. Tak usah duk tidur di masjid. Sebab ulama kata balik tidur sebab lepas pada isyak masa untuk anak dan isteri. Siapa yang boleh pi menyinggah lagi, siapa yang boleh pi buat kerja lain tanpa izin isterinya, makruh hukum dia. Sebab isteri berhajat. Nak cerita lebih tak boleh. Isteri pun ada hak pada malam tersebut. Jangan duk tunggu Senin, Jumaat, Khamis ya. Dak dia ada pun ada hak, anak pun ada hak. Ni anak pun tak ada tengok. Amboi pak kami tak ada bangkit tidur di sekolah, pak hilang dah. Balik-balik dia jemaah pula dah. Anak pun kadang-kadang hilang kasih sayang ibu bapa. Maka minta izin. Ni pak nak pergi sembahyang sat lagi, lepas isyak ayah ada di Aiman pula. Awak dia pergi buah Aiman saja. Ada Haji Ali pula kata. Haji Ali nak jumpa dengan Haji Ali lah. Dah habaq cerita, anak pun faham insya-Allah kalau ada betul kerja tuan-tuan. Tapi kalau kita mengelat man la yarhamun nas fala yarhamullah. Hilang kasih sayang, Allah tak sayang kita. Jangan terasa hati bila kita tua anak kita tinggal kita di rumah orang tua. Sebenarnya tidak ada pupuk rasa sayang secara ruhiyah, tak ada. Iaitu duduk dengan mereka selepas daripada isyak. Balik duduk dengan mereka, tengok kerja buat mereka apa semua, tanya sekolah apa semua. Inilah kasih sayang yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis peluk, kendong, habis dengan Sayyidina Hasan dan Husin. Lepas pula sayang pula kau ni letak ni lah sampai depa tidur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kata nak hubungkan kasih sayang rumah tangga kita. Hak yang isteri sat lagi lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Balik tidur, datang terupa pula menanti sembahyang cara ibadah iaitu 3. Tadi datang pula untuk sembahyang subuh. Itu maksudnya dia ulang alik dan tiadalah ada nanti antara isyak dan subuh. Tak ada, balik tidur di rumah. Jangan duduk tidur di masjid. Kalaulah tak ada program contohnya Qiyamul Lail pun kita suruh balik tidur di rumah. Sat lagi pukul 4 mai nah. Rupa-rupanya dia pekat tidur habis kat sini. Tak boleh. Takut terkeluar daripada isi perut. Isi perut yang keluar daripada isi perut najis. Takat ayat liuk yang tak berapa nak bubuh dalam peti ais itu. Dahlah benar kalau tak buah peti ais dia basi. Hak duduk dalam mulut pun saya terlupa buah peti ais tu yang dia jadi macam tu. Baik. Kalau jatuh pun ada ulama kata bukan najis tapi mengotorkan masjid. Hukumnya haram. Pergi tidur tempat lain. Macam mana? Nak tidur tani tak boleh, tidur tani. Dia siap bawa lengkap semua kilo mau cukup bawa mai dah. Dah balik tidur di rumah lah. Tak ada rumah saya musafir. Barulah musafir saja, ibnu sabil saja, orang yang tak ada betul-betul baru kita boleh bagi. Sebab apa? Nak jaga martabat rumah Allah. Ada orang buat petikai juga yang tu. Ada hak ni sediakan satu bilik khas untuk musafir. Ada. Kalau macam Cameron Highland dia ada. Ada tempat-tempat tertentu disediakan. Alhamdulillah ada sediakan. Tapi bila dah sedia hak jenis qaplah jingga, dia buat macam-macam. Dia guna ayak macam guna rumah dia. Dia setrika baju dia sampai berapa beg. La ilaha illallah. Mengguna salah guna pun jadi pula dah. Pasal apa? Pasal dia tak berapa ada ilmu. Ingatlah tuan-tuan, kita datang menumpang. Menumpang tu kena minta izin. Siapa izin kita? Allah Ta'ala dia kata. Allah Ta'ala semua dia minta izin. Tapi sembahyang pun orang duduk tengah azan dia duduk merekod lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lebih pula sat lagi kata mengumpat. Baik, terus kita bacalah. Dan tiada ada nanti antara isyak dan subuh. Dan inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa intizarus salah ba'da salah, fadzalikumur rabbat." Dan menanti kata Nabi sembahyang kemudian daripada sembahyang, maka demikian itu semuanya adalah tambatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambatan diri dan nafsu serta taat, yakni menambatkan diri kepada taat kepada Allah. Mana dia kita nak tambat diri dengan Allah? Dengan masjid.
Bukan kata suruh duduk saja dalam masjid. Tak. Tinggal anak bini sampai berapa puluh hari. Tak. Pilah masjid kampung tu. Masjid kampung pun ada. Duk pi jauh pasal apa? 3 buah masjid dia dalam dunia ni yang boleh pi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjid apa duk pi melain pada masjid tu? Masjid kampung Niri pun dia tak raih sampai tera tu. Ni dalam pertikaian. Syafi'i tak bagi. Yang hak buat macam tu Hanafi saja dengan Hambali. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bergantung hati dengan sembahyang. Bagaimana cara kita nak gantung diri kita untuk selalu ingat pada sembahyang? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah hadis di dalam masalah ini 213 211 yahtamil, kena ambil berat, bermaksud ia dengan makna bergantung hati dengan sembahyang. Maka bergantung hati ini terupalah ia pada segala sembahyang yang 5 waktu, daripada satu waktu kepada satu waktu. Bagaimana cara kita nak ikat supaya kita tak tinggal sembahyang-sembahyang waktu ni? Selalunya subuh lah tuan-tuan. Baik, kaifiat bergantung, cara-cara bergantung hati dengan sembahyang itu, iaitu apabila selesai sembahyang yang dikerjakannya, maka tiadalah lepas daripada mencita-cita sembahyang. Habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekejap lagi aku nak sembahyang subuh pula, sebab sekejap lagi isyak. Lepas bagi salam, niat nak sembahyang isyak, nak sembahyang subuh pula. Habis sembahyang subuh pagi esok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekejap lagi nak sembahyang zuhur pula. Dah set dah dalam terma, dalam tentatif program utama kita adalah sembahyang seterus. Ada duk buat macam tu tak? Siapa yang suka duk tinggal sangat? Itulah cara dia, bergantung hati, bergantung nafsu diri dengan sembahyang yang akan datang. Dia kata ulama di sini, melepas daripada mencita-cita sembahyang, yang ada di belakangnya seolah-olahnya di dalam hati tiada lupa dan tiada lalai, sebagaimana loba tamak kepada cita-cita nak syurga, hendak mencapai mengerjakannya dan melepaskannya yang fardu di atas batang lehernya. Seolah-olah sembahyang tu ada di batang leher, tak boleh pelepah, macam mana pun kena tunai, sebab sembahyang tu wajib. Baik. Demikianlah daripada satu waktu kepada satu waktu, bersedia dan berkemas. Bersedia dan berkemas, jangan sampai azan baru nak berkemas. Kena bersedia dah. Subuh pun sekejap lagi bagi salam, kena bersedia dah untuk subuh. Kata nak pakai esok jubah warna ni waktu subuh, setrika siap-siap. Jangan waktu azan baru nak setrika. Maksudnya dia tak tertakluk hati dengan subuh yang esok. Tu nak takluk hati tu. Pasal apa program kita, kata kita ada program esok di hotel sekian-sekian. Ini kita boleh sedia dah siap-siap dengan retah kerja apa semua. Pasal apa sembahyang kita tak boleh buat? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tiada lupa sekali-kali akan demikian itu. Itu pun yahtamil, yakni yang berat, yang patut kita tahu. Dan menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang, maka ya demikian itu tambatan nafsu dan kepada taat, maka orang yang demikian itu diampun Allah Ta'ala sekalian dosa-dosanya, dan dirinya beberapa darjat diangkat di dalam syurga. Allahu a'lam. Takat tu saja pada malam ini, dan insya-Allah minggu depan kita sambung balik dalam bab majaa fil mandili ba'dal wudu, bab yang telah datang ia pada menyatakan sapu tangan kemudian daripada wudu. Lepas ambil wudu kita lap, apa hukum? Sebab setiap titik yang terakhir jatuh qatrun, titik yang jatuh dia akan terbang ke dalam syurga, masuk di dalam sungai di dalam syurga, salsabila, dia akan kepak pula mengeluarkan titik-titik yang beribu, dan ditasbihkan nama kita di hadapan Allah. Ingatlah, titik yang ada kalau boleh jangan buang, biar dia menitik. Pasal apa yang kita ambil sembahyang menitik-nitik? Pasal kita ambil sembahyang tak sama dengan Nabi ambil. Nabi ambil ayat sembahyang secupak saja, kita ambil ayat sembahyang selori punya doa dah. Tu yang habis meleleh, tak lap pula dah. Yang tu kena lap, sebab orang kata cemeh. Nabi ambil basah di tangan,
Nak tunggu titik pun payah. Sebab titik tadilah luruhnya dosa-dosa kita dan bertasbih atas nama kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita masuk. Takat tu saja, nanti sat lagi Mbak Fendi. Sat lagi kita ada program kalau ada tuan-tuan nak ikut tentang wasiat. Saya kalau boleh saya nak tuan-tuan ada dan menafaatkan satu benda ini, sebab wasiat cukup besar di dalam Islam. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr pun disebut. Cerita bab wasiat ada lagi, dan Nabi SAW pun berwasiat. Cerita bab wasiat ini adalah bagaimana cara nak meninggalkan wasiat. Tuan-tuan, zalim tuan-tuan kalau kita mati kita tidak meninggalkan apa-apa pada anak. Maka bila dah ada tinggal, tolong wasiatkan kepada siapa. Hibah lain, wasiat lain, faraid lain. Tapi wasiat ini pasal nak letak sesuatu atas sesuatu. Kita nak takluk. Tapi kalau tak berwasiat, kita mati tak tahu lepas kat siapa, pi kat amanah raya. Ke manakah? Pi sana nak buat tuntut pula sekali lagi jadi 2-3 kerja. Maka wasiat kena ada dalam hal apa pun. Saya pesanlah di sini bab wasiat 1/7. Ada kata 1/3 daripada wasiat kita adalah diguna pakai di dalam Islam, ya. Satu keluarga satu wasiat. Sat lagi ada dalam program ini, tuan-tuan tolong ikut dah kalau tuan-tuan ada kelapangan, daripada sahabat-sahabat kita. Moga-moga tuan-tuan dapat penjelasan daripada mereka. Wallahu a'lam bisawab wal marji' wal ma'ab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ampun kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala ketelanjuran, segala kealpaan, segala keburukan adalah daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah, moga-moga dikifaratkan segala dosa kita sedalam majlis ini, dan kita membaca suratul As sebagai wasiat pada diri kita, beringat-ingat bahawa masa itu selalu berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'ala ta'wil ila siratikal mustaqim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلى تأويل إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.